like a Hellcat. Hellcat. Latar belakang. Bangunan yang kami pilih untuk melakukan audit ialah di rumah kondominium Prima Yuan. Ia terletak di Seksyen Yuan Shah Alam. Kondominium ini mempunyai 2 blok bersamaan 23 tingkat. Ia mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air dengan keluasan rumah 1,100 square feet. Kemudahan yang terdapat di kawasan kondominium ini ialah swimming pool, one cover car park, gymnasium, playground, sky garden and 24 hours laundry. Tujuan audit. Tujuan audit dilakukan adalah untuk menilai bangunan, peralatan dan mendokumentasikan penemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan mengelakkan pembaziran. Objektif audit. Untuk mengukur nilai aset penuaan berbanding dengan kos penggantian aset, untuk mengetahui aset-aset rumah yang rosak dan membuat kos anggaran dan memastikan pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa bangunan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Yang kelima, data dan kaedah. Data dan kaedah dihasilkan apabila mengalami sebarang kerosakan setelah membuat pemeriksaan di setiap sudut rumah. Selepas meneliti pemeriksaan, kita harus membuat jadual untuk menunjukkan kerosakan yang terdapat pada rumah tersebut. Berikut adalah jadual kerosakan yang terdapat pada rumah tersebut. Yang keenam iaitu proses. Yang pertama ialah aduan. Orang awam yang ingin melakukan aduan harus mengisi borang aduan kerosakan bangunan dan boleh mendapati borang itu di Jabatan Kerja Raya. Selepas mengisi borang, orang awam perlu menghantar borang itu kepada pihak yang dipertanggungjawab untuk mengutip borang itu dan menunggu sehingga maklumat borang itu diterima. Pihak berkuasa akan mengambil tindakan atas aduan yang diterima. Yang kedua ialah pemerhatian. Setelah memeriksa di seluruh sudut bangunan, data yang diperoleh perlu diteliti untuk melakukan pemerhatian yang terperinci. Beberapa kaedah mestilah dilakukan untuk mengatasi kerosakan yang dialami. Kaedah perlulah sesuai terhadap kerosakan tersebut dan mudah untuk membuat anggaran kos. Setelah melakukan pemerhatian di dalam rumah, terdapat 3 kerosakan di ruang dapur, 3 kerosakan di ruang tamu, 3 kerosakan di bilik dan tandas 1 kerosakan di bilik air 2, manakala 1 kerosakan di tandas 2 dan terakhir di koridor mempunyai 1 kerosakan. Senarai semak. Nama bangunan yang dipilih adalah Kondominium Prima Yuan. Nama pemilik bangunan ialah Sulaiman bin Tawil. Perkara yang perlu ada di dalam senarai semak ialah pertama, lukisan plan rumah. Yang kedua, bangunan berfungsi untuk aktiviti harian. Yang ketiga, latihan penggunaan sistem elektrik dan mekanikal iaitu lampu dan kipas. Yang keempat, perkhidmatan pembersihan dilakukan iaitu mencuci rumah. Yang kelima, penempatan susunan perabot. Yang keenam, rekod penyelenggaraan bangunan. Yang ketujuh, rekod kecacatan bangunan. Yang ke-8, laporan audit. Yang seterusnya, penemuan. Saya mendapati terdapat 13 jenis elemen kerosakan yang didapati di dalam penemuan tersebut. Yang pertama, elemen mozaik, iaitu mendapati pecah kerana tekanan beban, masalah lepaan simen, lantai terlalu luas ampuh. Tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kerosakan adalah melakukan penambahbaikan. Yang kedua, kerusi meja makan, iaitu ia telah bergoyang dan
berpunca kecacatan adalah skru kerusi itu sudah longgar. Dengan ini, saya akan membuat pemeriksaan dengan terperinci. Yang ketiga, dinding telah mendapati terdapat beberapa kotoran, iaitu terdapat bekas tampalan sesuatu. Keadaan ini akan mengakibatkan dinding itu tidak cantik, dan tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan penambahbaikan. Yang keempat, penghawa dingin didapati tidak berfungsi kerana penghawa dingin tersebut tidak diselenggara secara berkala. Dengan ini, saya akan mengambil tindakan dengan membuat penyelenggaraan. Yang kelima, sliding door, iaitu bingkai tercabut. Didapati sliding door ini sudah lama, iaitu melebihi 15 tahun. Jadi, tindakan yang akan dilakukan ialah dengan menukar ganti bingkai yang baru. Seterusnya, grill. Saya mendapati bahawa grill tersebut telah berkarat dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini disebabkan oleh air hujan yang terkena grill tersebut. Dan ini saya akan melakukan penggantian grill baru. Yang ketujuh, tombol pintu. Saya mendapati tombol pintu tersebut telah tercabut kerana skru tombol pintu itu sudah longgar. Dan ini saya juga akan menggantikan dengan yang baru. Yang ke-8 adalah water heater. Water heater itu sudah suhu tidak panas kerana komponen termostat tidak berfungsi. Dengan ini akan melakukan penyelenggaraan secara terperinci. Yang ke-9, aset alih iaitu almari. Telah mendapati almari tersebut telah reput dan tercabut. Ia kerana tiada kerja-kerja penyelenggaraan dan penggantian secara berjadual. Dengan ini tindakan yang akan dilakukan ialah membuat penyelenggaraan. Yang ke-10 adalah sinki. Sinki bocor. Ini kerana perangkap botol itu sudah lama. Jadi tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan penyelenggaraan. Selain itu, aset alih katil. Saya mendapati bahawa katil tersebut mempunyai kayu yang rapuh. Ini kerana kayu katil itu tidak berkualiti. Jadi saya akan menukar ganti dengan kayu yang baru. Yang ke-12 adalah shilling. Shilling bilik air. Saya mendapati bahawa shilling tersebut telah berkulat dan lembab. Ia berpunca daripada atap bocor, paip atau tangki bumbung bocor. Saya akan melakukan penyelenggaraan dan membuat penggantian shilling yang baru. Dan yang terakhir sekali adalah elektrik, iaitu lampu LED yang tidak menyala. Ini kerana mentol lampunya yang mati. Oleh itu, saya akan menukarkan secara penggantian dan membuat pembaikan elektrik. Seterusnya ialah alasan dan bukti. Yang pertama, mozaik terdapat di dapur, kondisi 4, keutamaan 4, metrik 20, warna kuning. Keterangan kecacatan bagi mozaik ialah pecah. Seterusnya, punca kecacatan pula tekanan beban, masalah lepaan simen, lantai terlalu luas ampu. Yang kedua, dinding. Dinding yang terdapat di dapur, kondisi 2, keutamaan 3, metrik 6 dan warna biru. Keterangan kecacatan bagi dinding ialah kotor. Dan punca kecacatan pula didapati terdapat bekas tampalan pelekat di dinding. Keadaan ini akan mengakibatkan dinding tidak cantik. Yang ketiga ialah kerusi meja makan, juga terletak di dapur. Kondisi 4, keutamaan 4, metrik 20, warna kuning. Keterangan kecacatan bagi kerusi meja makan yang terletak di dapur ialah bergoyang. Punca kecacatan pula, skru kerusi itu sudah longgar. Yang seterusnya iaitu yang keempat, penghawa dingin yang terletak di ruang tamu. Kondisi 2, keutamaan 3, metrik 6, warna biru.
Keterangan kecacatan bagi penghawa dingin ialah filter rosak. Dan punca kecacatan pula didapati aircon tersebut tidak diselenggara secara berkala. Seterusnya, yang kelima, sliding door yang terletak di ruang tamu. Kondisi 5, keutamaan 5, matrik 25, warna merah. Keterangan kecacatan bagi sliding door yang terdapat di ruang tamu ialah bingkai pintu yang tercabut. Dan punca kecacatan bagi sliding door didapati sliding door ini sudah lama, iaitu melebihi 15 tahun. Yang keenam iaitu grill yang terdapat di ruang tamu. Kondisi 5, keutamaan 5, matrik 25 dan warna merah. Keterangan kecacatan bagi grill berkarat dan berbunyi. Punca kecacatan pula didapati grill ini sudah rosak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini disebabkan oleh hujan yang terkena grill. Seterusnya nombor 7 iaitu tombol pintu yang berada di bilik 1. Kondisi 4, keutamaan 4, matrik 16, warna kuning. Keterangan kecacatan bagi tombol pintu iaitu tercabut. Punca kecacatan pula didapati bahawa skru tombol pintu sudah longgar. Yang ke-8 iaitu almari, juga terdapat di bilik 1. Kondisi 4, keutamaan 3, matrik 12, warna kelabu. Keterangan kecacatan bagi almari reput dan tercabut. Punca kecacatan didapati terdapat anai-anai, tiada kerja-kerja penyelenggaraan dan penggantian secara berjadual. Seterusnya iaitu nombor 9, water heater yang terdapat di tandas 1. Kondisi 4, keutamaan 5, matrik 20, warna kuning. Keterangan kecacatan bagi water heater, suhu tidak panas. Punca kecacatan, termostat rosak. Yang ke-10, katil yang terdapat di bilik 2. Kondisi 3, keutamaan 3, matrik 9, warna biru. Keterangan kecacatan bagi katil, kayu katil patah dan tercabut. Punca kecacatan pula didapati kayu katil itu tidak berkualiti. Yang ke-11, ceiling yang berada di tandas 2. Kondisi 4, keutamaan 3, matrik 12, warna kelabu. Keterangan kecacatan, ceiling berkulat dan lembab. Punca kecacatan bagi ceiling kerana atap bocor, paip atau tangki bumbung bocor. Yang ke-12 iaitu sinki yang terdapat di tandas 2. Kondisi 5, keutamaan 5, matrik 25, warna merah. Keterangan kecacatan bagi sinki terdapat kebocoran. Punca kecacatan ini kerana perangkap botol itu sudah lama. Dan yang terakhir, lampu LED yang terdapat di koridor. Kondisi 4, keutamaan 4, matrik 16, warna kuning. Keterangan kecacatan tidak berfungsi. Punca kecacatan pula kerana mentol lampu mati. Kesimpulannya yang dapat disimpulkan berdasarkan analisis keseluruhan pemeriksaan yang dijalankan ialah menaik tarafkan keadaan bangunan yang mengalami kerosakan. Selain itu, menetapkan cadangan untuk kerja-kerja perbaikan semula bagi peralatan dan fasiliti yang mengalami kerosakan.
Hal ini demikian kerana kerja-kerja pembaikan akan dibuat untuk menyelesaikan masalah kerosakan yang dialami pada bangunan tersebut. Di samping itu, ianya dapat menjadikan bangunan alatan fasiliti lebih menarik dan selamat digunakan. Tidak membahayakan penduduk setempat serta dapat berfungsi dengan baik. Cadangan. Yang pertama, mozaik. Mozaik boleh membuka kepingan mozaik yang kosong. Yang kedua, membuat penambahbaikan dengan cara memasang semula dengan melakukan kaedah penampalan. Yang kedua, kerusi meja makan. Ianya bergoyang dan skru kerusi itu sudah longgar. Jadi cadangan dia mengetatkan skru yang longgar pada kerusi tersebut. Yang ketiga, dinding. Dindingnya kotor dan didapati terdapat bekas tampalan pelekat di dinding. Keadaan ini mengakibatkan dinding tidak cantik. Dan cadangannya adalah membuang gam tampalan yang melekat di dinding menggunakan scraper, mengecat dinding dengan menggunakan cat yang berkualiti. Yang keempat, penghawa dingin. Tidak berfungsi, didapati aircon tersebut tidak disengara secara berkala. Mengupah orang servis aircon atau menggantikan filter yang rosak dengan yang baru. Yang kelima, sliding door. Bingkainya tercabut. Didapati sliding door ini sudah lama iaitu melebihi 15 tahun. Cara penyelesaiannya, membuat pemeriksaan secara terperinci bahagian yang rosak, membuka bingkai yang rosak dan memasang bingkai yang baru. Yang keenam, grill. Ianya sudah berkarat dan didapati sudah rosak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini disebabkan oleh air hujan yang terkena grill. Grill boleh mengambil upah untuk pemasangan grill yang baru, membuka grill yang rosak dan memasang yang baru. Yang ketujuh, tombol pintu. Ianya tercabut. Didapati bahawa skru tombol pintu sudah longgar. Tombol pintu ini kita boleh membuka tombol lama dan melakukan pemasangan yang baru. Yang ke-8, water heater. Suhunya tidak panas kerana komponen termostat tidak berfungsi. Cadangannya, membuka komponen water heater, membuat pemeriksaan di bahagian termostat sama ada perlu dibaiki atau ditukar ganti. Jika perlu dibaiki, hanya perlu melakukan penyelenggaraan. Jika perlu ditukar ganti, perlu melakukan ganti termostat yang baru. Almari reput dan didapati terdapat anai-anai. Cadangannya cadangannya memeriksa secara terperinci bahagian dalam almari, melakukan pemulihan dengan menampai semula bahagian yang tercabut. Nombor 10, sinki. Ianya bocor. Ini kerana perangkap botol itu sudah lama. Cadangannya mengambil upah plumber untuk membaiki sinki yang bocor, menukar ganti perangkap botol yang bocor itu dengan yang baru. 11, kayunya rapuh, katilnya. Ini dapati kayu katil itu tidak berkualiti. Cadangannya melakukan penambahbaikan dengan memasang kayu katil yang baru. 12, siling. Berkulat dan lembab kerana atap bocor, paip atau tangki pumbung bocor. Jadi, cadangan untuk siling, memeriksa bahagian siling yang bocor, melakukan penampalan plaster di siling supaya tidak berlaku kebocoran. Yang ke-13, lampu tidak berfungsi kerana mentol lampu itu mati. Jadi kita boleh, cadangannya ialah melakukan pemeriksaan pendawaian dengan terperinci, menukar ganti mentol yang terbakar dengan masa lampu LED yang baru.